Satu perkara yang juga mungkin kita boleh kongsikan bersama adalah tentang bagaimana sepanjang pandemik COVID-19 ini kita mengamalkan diet pemakanan yang baik untuk menjaga kesihatan tubuh badan juga tahap imuniti badan juga. Ya, jadi kita nak berkongsi pada waktu ini tentang amal diet terbaik binting awal tangani jangkitan COVID-19 bersama-sama tetamu kita pada waktu ini, itu Hajah Basmawati Baharom yang merupakan Ketua Profesion Pegawai Dietetik dan juga Ketua Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Tengku Jaafar Seremban. Assalamualaikum Hajah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hajah kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Mungkin ramai yang terlupa tentang amalan pemakanan yang seimbang ataupun untuk kita menyediakan pemakanan itu. Kalau secara asasnya adalah pemakanan yang baik adalah suku-suku separuh yang diberikan syaratnya oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Cumanya dalam kita menepani masalah pandemik ini, keadaan kesihatan yang tidak menentu, apakah lagi amalan-amalan pemakanan tambahan yang boleh dilakukan? Okey, secara asasnya lah secara asasnya yang memang Kementerian Kesihatan dah keluarkan, yang dah memang kita wawarkan memang suku-suku separuh itulah sebagai satu amalan yang kita kena terapkan dalam kalau boleh dekat setiap isi rumah. Lepas tu yang kita memang nak dan secara fisiologi ataupun secara asasnya juga dekat suku-suku separuh tu kita nak cuba terapkan amalan kepelbagaian dalam konsep pemakanan sihat tu. Kita makan macam-macam, bukan kita makan satu-satu jenis saja. Okay. Atau sebab kalau ikut secara asasnya juga kita memang ada macam-macam jenis makanan. Kita ada macam-macam jenis buah dan sayur. Untuk karbohidrat pun kita ada mi, ada pasta, ada bihun, ada kutan, ada macam-macam. So kepelbagaian punya konsep ialah setiap satu makanan tu dia membekalkan zat atau nutrien yang berbeza. Sedangkan badan kita memerlukan lebih kurang 30 hingga 40 jenis nutrien, iaitu dengan karbohidratnya untuk bekalkan tenaga, proteinnya untuk bekalkan untuk repair sel badan kita, dan juga fatnya, dan juga untuk vitamin saja kita lihat kita ada vitamin A. Kita ada B kompleks, contoh B pun ada B1, B2, B3, B4, lepas tu vitamin C. Dan kita ada vitamin D, kita ada vitamin E, dan juga kalau macam kita lihat bahan galian. Bahan galian ni kita jangan lupakan, sebab kita ada fosfat, kita ada iron, kita ada potasium, kita ada kalsium, dan kita ada banyak macam-macam lagi, zinc dan sebagainya. Jadi itu adalah zat-zat makanan kita ni, dia bekerja bersama-sama. Kalau macam contohnya lah konsep kepelbagaian tu, contohnya kita dapat, kita ambil vitamin C sahaja untuk pembekalan kita punya pembuatan darah contohnya, ataupun untuk sistem imun kita. Vitamin C dia nak buat darah, dia kena iron, nak buat zat besi, nak buat darah dia kena ada vitamin C. Ataupun B12 sekali. Untuk bekerja bersama untuk pembinaan. Jadi itu kita konsep kepelbagaian tu kena ada. Dan selain daripada itu, konsep asas juga ialah moderate ataupun sederhana. Sederhana dari segi portion, dari segi pengambilan makanan tersebut. Kita jangan, bila kita suka satu-satu makanan tu, kita akan makan banyak. Macam contohnya anak kita atau diri kita sendiri, kita suka ayam goreng. Hari-hari menu kita ayam goreng. Pagi, petang, siang, malam. Ya. Yang itu macam keluar daripada kesederhanaan yang kita tekankan. Dan juga yang seterusnya, seimbang. Contoh, sebab makanan ni bila kita ambil, dia perlu digunakan. Contohnya bila kita makan nasi kan. Kita makan nasi, dalam nasi itu ada tenaga. Dan juga ada zat-zat yang lain dan akan digunakan untuk sistem badan kita. Jadi tenaga itu untuk apa? Untuk kita bergerak, untuk kita bekerja, untuk kita bernafas dan sebagainya, untuk sistem badan kita berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita makan banyak tapi kita tak bergerak, makanan itu akan terkumpul. Yang itu yang masalah yang berlaku semasa COVID ni dan juga PKP. Kita makan, tapi kita tak guna kemakanan tersebut. Yang itu yang sekarang ni kadar obesiti meningkat. Meningkat. Dan obesiti ni kita kaitkan juga dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Atau kita istilahkan penyakit 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai. Ada yang sampai 5 serangkai. Dah lah ada, mula-mula dia ada kencing manis saja. Lepas tu tak jaga dengan baik dari segi pemakanannya, dia dapat pula darah tinggi. Sebab kita memang tengah kempen kurangkan garam. Kurangkan garam. Dan kita tak nak dalam masa PKP, dengan tekanan emosi sekali, kita dapat pula tekanan darah tinggi. Dapat 2 dah.
Lepas tu because of the tekanan darah tinggi juga, senang-senang je boleh dapat heart attack atau sakit jantung. Dah 3 serangkai kita panggil. Sedangkan penyakit-penyakit kita panggil 3 serangkai ni atau tidak berjangkit ni adalah penyakit yang boleh kita prevent atau kita cegah melalui cara hidup dan juga pengambilan makanan yang sihat. So kita guna 3 asas tadilah. Makan macam-macam pelbagai secara sederhana dan seimbangkan dengan aktiviti kita. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Itu yang the best amalan yang patut kita buat semasa PKP dan semasa COVID ni supaya bila pelbagai tu kita dapat semua zat. Dalam masa seminggu tu kita atur jadual makan kita. Saya tak salahkan nasi lemak. Tapi kalau nak makan nasi lemak hari-hari atau macam goreng tadi kan, berlemaklah badan. Jadi macam itulah. Jadi nasi lemak nak makan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, okey untuk makan tengah hari, makan pagi sarapan. So then adjust makan tengah hari pula, lepas tu makan malam pula. Ambil yang dah makan pagi tu yang berlemak. So makan tengah hari tu dengan makan malam, buatlah menu yang modified. Dia punya ubah sesuailah cara masak yang tak ada tambah minyak dan supaya keseimbangan dari segi pengambilan kalori itu tidak berlebihan. Pokok pangkal ceritanya adalah kita perlu cari keseimbangan. Yes. Ya, kita tak nak juga seperti mana yang sekarang tengah popular dan tular yang menggunakan aplikasi PKP 3.0 kononnya lepas ni semua para selebriti kita semua semakin sihat. Hendaknya itu gurauan hiburan sementara tak apa. Jangan jadikan ia sebagai satu realiti sebab dalam kita tak boleh nak buat banyak aktiviti, kita kena ada keseimbangan itu. Itu yang paling penting supaya kita dapat jaga berat badan kita, kesihatan badan kita dan sebagainya. Tapi itu untuk bagi mereka kita yang normal, kebiasaannya kita akan lakukan sedemikian. Bagaimana pula dengan bagi mereka yang sudah pun dijangkiti COVID-19? Mereka perlu ekstra lagi ataupun bagaimana? Okey, dia ada 2 keadaan. Okey. Kalau kita ni tak ada COVID, alhamdulillah, cuba kekalkan cara hidup sihat, makan cara sihat. Okey, yang sebab gunakan panduan suku-suku separuh dan juga yang saya sebut tadilah. Okey, bila dijangkiti dengan COVID-19 ni atau COVID-19 ni, dia ada 2 keadaan untuk pesakit tu. Sama ada pesakit tu sihat, dia tidak normal berat badan dia, dan dia ada dapat COVID-19. Jadi teruskan pemakanan sihat tersebut. Amalkan pemakanan sihat, terus makan. Walaupun masa tu kemungkinan besar dia berdepan dengan simptom deria bau tak ada, deria rasa tak ada. Itu salah satu komplikasi untuk COVID dengan demam ni, tapi dia kena terus encourage atau galakkan diri dia makan. Makan supaya dengan makanan tersebut, dengan nasi yang dimakan tu dia masih bertenaga. Tidak lesu, lolai, letih sebab jangkitan kuman ni sama ada COVID ke atau yang lain-lain jangkitan penyakit-penyakit berjangkit ni, dia akan menyebabkan badan kita berada dalam catabolic state. Yang catabolic state di mana kita menggunakan banyak nutrien secara automatik. So nak tak nak sebagai dietitian kami akan kerap galakkan pesakit makan. Cuba try makan sedaya upaya ketepikan keadaan di mana tak ada deria rasa tu, tak ada bau tu, ketepikan. Dia kena teruskan ambil pengambilan makanan yang dia boleh sesuai, yang dia rasa okey. Contohnya macam kalau dia sampai ke hospital, kami akan galakkan, okey, kalau macam pesakit tu dia tak boleh nak kunyah, dia rasa lost. Kami akan cuba ubah suai menu dia, jadikan porridge ke, kita buat mix porridge ke, sebab yang penting kita nak dia makan makanan yang berzat, ambil sayur-sayur, ambil buah supaya badan dia terus mantap dengan nutrien. Ada kandungan dan juga bekalan nutrisi dan juga zat yang diperlukan. Hajar, kita juga nak bercerita tentang mungkin ketika ini banyak pilihan untuk dikatakan sebagai penggantian kepada makanan asas. Contohnya kalau beras putih itu kita gantikan dengan beras perak. Kalau susu tu ada yang sudah mula ke arah susu yang low fat milk dan sebagainya. Jadi dan juga organik, organik dan sebagainya. Jadi apakah amalan itu sebenarnya membantu untuk kita melihat kepada setiap jenis makanan itu ada penggantiannya, Hajar? Okey, kita tidak mahu menyusahkan sangatlah sesiapa pun nak kena ganti tu, kena ganti ni, kena ambil yang organik. Yang selalunya organik memang mahal.
Sebenarnya kalau macam contohnya kalau macam dia yang sihat, dia boleh dia continue dengan apa yang dia ada kat rumah, cuma pastikan ada kepelbagaian tu sebab supaya zat-zat tu semua ada. Okey, dan pastikan dia makan mencukupi yang seimbang dan moderate tadi. Tetapi sekiranya dia ada kencing manis lah, dapat pula COVID. Okey. So kalau dia ada, dia dah biasa amalkan beras perang. So dia boleh continue. Tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak galakkan juga pengambilan fiber. Sebab dalam beras perang tu dia ada fiber yang tinggi. Makanan-makanan yang mil penuh ni atau karbohidrat, kita panggil karbohidrat, mil penuh ni, dia memang akan membantu melancarkan pengaliran darah untuk pesakit kencing manis. Jadi seterusnya dia akan membantulah, bukan kata bila makan je terus kurang kencing manis baik. Tak ada. Bukan macam tu. Tapi dia boleh, beras perang tu boleh membantu melancarkan pengaliran darah dia dan dia menyebabkan dia rasa cepat kenyang. Jadi dia tak adalah makan banyak. Sebab kadang-kadang kita dapati pesakit kencing manis ni, kenapa dia dapat kencing manis? Sebab cara makan dia tu, bila makan karbohidrat kompleks ni dia makan banyak. Lepas tu dia punya amalan dari segi makanan, minuman atau makanan simple-simple kita panggil kompleks simple sugar ni ataupun karbohidrat ringkas ni dia makan banyak. Itu menyebabkan dia develop kencing manis, dia dapat kencing manis. Jadi bila dia dapat kencing manis, tahap immunity dia akan jadi agak kacau, rendah sikit. Jadi dia kena terus pastikan diri dia makan makanan yang betul seperti yang disarankan oleh dietitian dan juga doktor. Apatah lagi kalau macam kita tengok macam saranan minum air banyak semua kan. Okey, untuk bukan pesakit jantung, bukan pesakit buah pinggang, tak apa, tak ada masalah ambil minum air banyak. Tetapi sekiranya dia pesakit kencing manis, pesakit jantung, pesakit buah pinggang, doktor dan dietitian menyarankan dia boleh ambil 500 hingga 800 ml air satu hari. Jadi takkan kita nak kita minum air banyak, juga. Tak boleh lah. Dia menyebabkan berlaku masalah dekat kesukaran bernafas lagi dan menyebabkan dah lah ada COVID. Jangkitan COVID dengan kencing manis lagi, dengan buah pinggang lagi ataupun sakit jantung lagi. Jadi keadaan dia kita panggil boleh semakin teruk. Jadi itu yang kita tak nak. So kita bila pesakit tu sampai pada kita akan jaga dia punya penyakit jantung dia ke buah pinggang dia tu supaya badan dia tu terus dapat bekalan nutrien yang betul, yang sesuai dengan sakit dia tu. Okey, memerlukan penjagaan yang lebih rapi sebenarnya bagi mereka ada penyakit. So macam yang saya cakap tadi, pesakit jangkitan ni bila ada jangkitan kuman ni dia berada dalam catabolic state tu. Dia memang kalau di hospital kita akan bekalkan diet tinggi protein sedikit. Kita akan buat pengiraan berdasarkan berat badan seorang pesakit tersebutlah. Supaya sebab bila badan kita bila dalam keadaan katabolik ni ataupun dalam jangkitan kuman ni akan ambil ekstra. Jadi kita akan bagi ekstra supaya dia terus mantap. Terus mantap dia punya nutrien atau zat-zat dalam badan dia. Okey, baik. Dan kalau Haja boleh kongsikan juga sebagai dietitian mengurus pesakit COVID-19 dari segi pemakanan mereka bagaimana? Okey. Pengalaman saya lah sebagai clinical dietitian, kami bertugas di hospital. Kami disebabkan jangkitan COVID ni adalah penyakit berjangkit kita panggil lah. Jadi kita terpaksa ubah cara approach kita untuk kita buat penilaian pemakanan, penilaian klinikal dan biochemical seorang pesakit tersebut Jadi permulaannya memang kita kena agresif sikit lah sebab kita dapati pesakit-pesakit yang masuk ward ni adalah penyakit-penyakit yang ada underlying. Underlying maknanya dia ada kencing manis, dia dah tinggi, ada sakit jantung. Yang ini yang kita kena tengok cepat-cepat. Sebab macam baru ni kita tengok ada pula kita dapat pesakit type 1 diabetic kanak-kanak yang ada COVID. So nak tak nak kita sarung full PPE masuk, cakap dengan dia. Cakap dengan caretaker dia, cakap dengan dia macam mana dia perlu buat bila ambil insulin tu macam mana supaya dia tidak develop komplikasi dengan kencing manis type 1 dia. Jadi peranan dietitian memang kita macam backliner lah, backbone. Untuk frontliner ni kita akan cuba bantu je setiap pesakit-pesakit yang
datang ataupun orang awam yang ragu-ragu macam mana nak makan, ya, kita akan cuba bantu secara klinikal, pemakanan klinikal dia. Kalau macam contohnya, kalau bila kita dah buat assessment, kita buat assessment penilaian dekat secara klinikal, dekat ward, dekat satu pesakit tu, mula-mula kita cuba approach pakai telefon atau online. Kita pun buatlah QR code sebagainya. Dan kita akan cuba tanya pesakit untuk catch pesakit punya diet intake. Ataupun berapa banyak dia makan. Boleh tak dia makan? Kita kena tanya supaya kita boleh bantu dia. Sebab kita nak dia makan dapat cukup zat. Bila dia cukup zat, badan dia tak ada sebab pesakit bila berada dalam malnutrisi, dia akan jadi kata keadaan dia semakin tak elok nanti. Jadi kita nak pastikan dia nutrition dia, tenaga dan protein dia dan juga nutrien yang lain tu semua cukup. Itu kerja dietitian, nak pastikan dia pesakit dapat. So kalau kita cuba, kalau tak boleh juga ikut telefon, masa tu kita akan sarung PPE lah. Dan berjumpa dengan pesakit. Jadi dua keadaan pesakit yang selalu kita hadapi. Pesakit ni bila berhadapan dengan kesukaran bernafas dan doktor terpaksa komakan dia, kita akan insert, kita akan masukkan tube. Masukkan tube. Jadi bila pesakit walaupun terbaring, makanan dia, nutrition dia, tenaga dia, protein dia kita kena pastikan ada. Okey. Macam tadi Lala Ustaz menyebut tentang diabetik ataupun kencing manis itu juga. Saya pernah terbaca tentang kategori buah yang mungkin ada macam interaksi mungkin dengan keadaan darah seseorang, keadaan kemanisan buah itu sendiri, kandungan gula dan sebagainya. Jadi apa jenis-jenis buah yang disarankan untuk dikurangkan ataupun untuk ditambahkan dalam diet pemakanan untuk buah-buahan? Okey, kalau untuk mereka yang tidak ada sebarang penyakit, buah dan sayur tidak ada menimbulkan isu. Okey. So tetapi untuk pesakit kencing manis, jadi kita tak nak mereka salah konsep. Buah kita ada masalah nak makan. Tetapi dalam buah tersebut ada juga kandungan kita panggil dia fructose dan juga sucrose. Jadi dan dalam buah tersebut ada banyak nutrien yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Dia ada vitamin, kalau yang buah oren dia ada vitamin C dia very high, cukup bagus kan. Kalau buah limau, buah apple nya pun dengan fibernya, dengan vitamin A nya kan. Jadi buah tersebut untuk pesakit diabetes ni kita sarankan dia makan bersama-sama sewaktu makan tengah hari dan makan malam. Makan bersama-sama, bukan snacking. Kalau macam kita yang tak ada diabetes, kita boleh jadikan dia snack. Kita can eat dia, kita boleh makan buah ni anytime kita suka, ataupun bila nak snacking ke, buah adalah snack yang paling sihat. Kan, kunyahlah apple tu maksud tengok TV ke, tak ada masalah. Tetapi untuk pesakit diabetes, dia kena makan bersama-sama, sewaktu makan tengah hari dan makan malam. So contohnya kalau macam pesakit diabetes, saya tekankan untuk pesakit diabetes, sebagai dietitian kita akan minta dia makan buah tu, you boleh makan sebiji apple atau sepotong buah. Kita tak hadkan kita okey buah ni tak boleh, buah tu tak boleh, sebab nanti pesakit sini confuse. So buah apa yang dia ada, tetapi memang kita minta dia makan buah tu, sebab salah satu keadaan tersebut nasi kita akan kurangkan. Tapi buah tersebut akan membantu dia mengenyangkan sebab dia ada fiber. Dia ada zat-zat yang lain sekali. So baru dia, lepas tu dia makan nasi ke, makan sayur lebih sikit dan makan lauk seperti yang kita sarankan. Itu untuk pesakit diabetes. Kalau dia jaga jadual waktu makan dia jaga jumlah karbohidrat dia, lepas tu dia jaga makan buah seperti yang kita sarankan, insya-Allah diabetes dia ada, kita panggil dia under control lah, terkawal. Terkawal. Kita nak dia kawal je kencing manis dia tu supaya tak mengarut dia punya kandungan gula, dia tak jadi tinggi macam nak. Kita tak nak macam tu. Okey, betapa pentingnya peranan seorang pakar clinical dietitian, sebabnya untuk pesakit COVID-19 ni khususnya, kalau kita tengok frontliners mainkan peranan yang penting dalam dari segi kesembuhan mereka, perawatan mereka, tetapi para dietitian ni pun memainkan peranan yang sangat-sangat penting juga untuk memastikan mereka mendapat nutrisi yang cukup.
Tapi dalam masa yang sama, yelah kalau cakap bab makanan ni Ismail ya, kalau tak cukup makan, tak dapat makan pun kita rasa nak marah. betul. Apalagi dalam keadaan kita tengah sakit tu kan. Ya, yang penting kita kembali kepada prinsip suku separuh dan juga bersederhana dalam proses pemakanan juga intake makanan kita. Terima kasih kepada Hajah Basmawati Baharom yang juga merupakan Ketua Profesion Pegawai Dietetik ataupun Ketua Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban Negeri Sembilan.